apa tu ada apa tu creative commons license, kita attachkan kepada apa tu apa yang kita buat lah tu lah, semua kandungan yang kita buat. So itu menunjukkan bahawa kita bangunkan sendiri ya. So kita juga tidak boleh melanggar sebarang hak cipta lah. So maksudnya walaupun kita buat video, audionya kita guna audio lain, penyanyi lain, tak boleh lah itu ia ni melanggar inilah nanti ada copyright claim sebab kita menggunakan audio yang bukan apa tu free so macam audio penyanyi tak boleh. Ada juga audio yang memang boleh kita gunakan untuk pendidikan dan ia free kita boleh search dalam Google ataupun kita boleh beli audio. Kalau kita beli audio tu kita boleh gunakanlah. Alright. Uh, ia mestilah terbuka. Apa maksud? Ditawarkan secara terbuka dalam talian bagi proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya terbuka maksudnya boleh diakses oleh pelajar tanpa contoh macam bukannya unlisted ataupun private. Private unlisted itu tidak terbuka ataupun kita letakkan di WordPress, kita punya laman web itu terbuka. Bukannya kita letak dekat Facebook kita, itu tak terbuka. Ataupun kita letak dalam e-learning, e-learning pun tak terbuka So mesti ianya terbuka, orang boleh access Okey, penawaran perlu secara terbuka di platform lain selain daripada e-learning. Kenapa? Memang ini satu dia close, hanya pelajar UTM saja boleh access. Kalau MOOC lain UTM memang e-learning memang orang luar tak boleh akses. Dan satu lagi e-learning ni telah dinilai dalam modul blended learning. Jadi semuanya yang dalam blended e-learning tu memang telah dinilai dan ada penilaian tu dekat e-learning. So kalau nak video tu dikira, video tu mesti dipublish dalam YouTube ataupun dalam Padlet ke saya nampak orang tanya boleh yang tak dalam e-learning. Dalam e-learning nanti video dibagi sources. Nak boleh letakkan di luar di YouTube Kandungan mestilah lengkap dan mencapai objektif pembelajaran mesti objektif pembelajaran atau pengajaran bukannya bersifat lain dari pengajaran dan pembelajaran. Contohnya montaj untuk perasmian sekolah, perasmian yang lain-lain tak boleh So itu bukan yang berkaitan dengan pengajaran ataupun pembelajaran Video-video macam kita buat montaj untuk rekreasi sukan itu tidak boleh diminta untuk memohon untuk kandungan di konten So bagi penilaian tahun 2018 ke atas, pensyarah dah boleh mengisi daripada 2018 pensyarah dah boleh mengisi dalam konten ni dalam UTM. Dan dari semasa ke semasa adanya pembaharuan. Saya akan nak beritahu pembaharuan untuk tahun ini berbeza dengan tahun lepas So memang daripada 2018 pensyarah dah tak perlu isi Google Form Pensyarah dah boleh isi terus dalam MyUTM dan sistem ini dah terus integrate dengan ELPPT. Meaning once ada tarikh pembukaan kawalan tarikh buka dan tutup. Jadi bila kerana kalau tarikh tutup dah tak boleh isi dah. Kenapa tarikh tu tutup tu ada? Sebab nanti akan sistem dia memberi ruang kepada sistem EPP untuk melakukan penilaian dan seterusnya menarik semua maklumat-maklumat dari sistem konten dan akan dipaparkan dalam sebab tu ada tarikh tutup. Kena ni lah, kena ni lah. Dan sekarang ada verifikasi dulunya, verifikasi dari pihak UTM Lead memang ada JK kandungan asli sekarang ni pihak UTM Sidat lah So maka bonus akan dipaparkan secara automatik dalam ELPPT bagi staf dan ELPPT ni adalah ELPPT versi 2 yang terbaru saya rasa dah tak ada transisi dah sekarang Kalau transisi dia bukannya dalam sistem ELPPT yang sekarang ni dia dalam versi 1 dalam bagi apa tu pensyarah yang lama dia takkan nampak lah dia punya kedekat yang baru dia dekat yang dan itu kena melalui proses yang lain so maksudnya
kena menghubungilah yang PPT. Kat mana paparan bonus tu akan ditawarkan yang PPT bersih satu. Tapi saya rasa sekarang dah semuanya bersih dua dah sekarang. Dah tak ada orang bersih satu lagi dah. Tahun lepas ada lagi. Tahun ni rasa semua dah bersih dua. Okey, ini dia punya paparan. Okey, sekarang dulunya di dalam akses profil akademik, sekarang saya akan tunjukkan dia dah berubah. Saya perlu tunjukkan ini juga sebab ada perubahan. Dia perubahan tempat saja. Dia tidak lagi dalam profil akademik, sekarang dia totally dalam My UTM System Test. Dah tak ada profil akademik dan sekarang ni bagi sesiapa yang perasan dah tak ada di dalam sini, dah ditutup. So saya nak terangkanlah sekarang ni semua bonus-bonus ni telah dipindahkan ke dalam MyUTM lah. Dah dulu memang ni profil akademik, jadi saya biarkan dulu sebab ada perubahan ni. So sekarang dah tidak ada. Nanti saya akan terangkan dalam ni Dan sekarang ni dia dah memang totally dekat MyUTM, lepas tu dekat MyUTM, ada test DC. Ada dulu dia punya tab dia adalah tab teaching delivery and resources. Nanti saya akan tunjuk dia punya dia punya handphone Okay. Ni semua dah ada di sini dah sekarang. Dah tak ada profil. Dulu kita tutup. Sekarang ni memang dalam sistem test 100%. Nanti saya baca chat saya terangkan. Nanti. Okey. So dalam ni modul ni semua kita dah pindahkan, dah migrate, dah totally 100% dah migrate dan rasanya kita pun dah laksanakan UAT dan FAT dan semua dah rasanya dah dekat berapa kali cycle lah. Saya rasa dah 4-5 kali cycle lah kita melihat bug. Tapi walau saya mohon juga bagi pensyarah yang hadir, jika ada bug ataupun ralat, tolong maklumkan kepada saya, bolehlah email atau WhatsApp saya berkenaan dengan ralat ni. Kita dah cuba banyak kali, saya rasa dah berapa cycle lah kita mencari ralat rasanya macam dah confidently kita dah boleh bukalah benda ni tak ada ralat. Tapi kalau ada ralat, tolonglah beritahu saya sebab kita manusia itulah, macam mana kita buat pun akan ada ralat. Walau bagaimanapun dalam sistem konten ni dah berubah, saya terus dia tunjuk kita pergi MyUTM. Okey, alright. Bagi sesiapa yang berada di China, ada yang di China ke mana-mana ini yang di luar daripada UTM, dalam UTM kita boleh terus MyUTM. Kalau di luar daripada MyUTM, tolonglah akses VPN. Nak akses VPN, okey. Kalau tak tahu tu, boleh type vpn.utm.my. Okey, search je ni. Tolonglah masukkan your punya credential UTM-ID. Kalau UTM-ID pun lupa, password dia lupa, bolehlah reset di UTM-ID.utm.my. Okey, reset di sini. Sekejap je dia akan bagi dia resetnya. UTM-ID down ni. Okey. Sekejap Sorry, dia down UTM-ID. Okey, ni asal ni dia pusing-pusing. Okey, boleh. Alright. Boleh reset sini. Password. Ini dalam terus MyUTM. Baru MyUTM login. Login ke. Okay, ingat kita kena on VPN on, terus pergi tab lain, buka MyUTM. Login. Expired. Okay. Alright, itulah dia bila kita ni MyUTM expired. Okay. Alright. Okay, alright dah. Okay. Okay, masuk ke MyUTM. Alright. So, masuk ke MyUTM, kita pergi pada tab akademik. Okay, tab akademik ni ni semua ada akademik. Di sini ada MOOC, siapa nak okay, sedikit sebelum pergi MOOC, kalau siapa yang bangun pada MOOC, ni MOOC MOOC UTM, siapa yang dia punya, siapa yang tak tahu ada MOOC ni di sini dia punya owner, dia punya token dia Dr. Azizul ada kat sini. Okay, boleh contact Dr. Azizul bagi siapa yang
nak siapa-siapa yang bangun ada list saja khusus you di sini, totally e-content you akan dapat markah penuh selama 3 tahun berturut-turut. Betul ya Dr. Azizul? Dr. Azizul dekat sini. Dr. Azizul di sini cuma markah penuh selama 3 tahun. Kalau khusus MOOC anda berjaya disenaraikan di sini. Bila anda tersenarai di sini, visibility-nya sangat besar. So nampak sekarang ni berapa ramai student nampak ni. Leadership Dynamic 404 student. Kalau tengok ni 1300 student. Kalau kelas biasa mati nak 1300 kelas. Kelas saya 8 orang je, 10 orang. Itu pun pening kepala kan. Ni kan 300 pensyarah. Anda berani 1300 pensyarah dalam MOOC kelas lain. Okay. 300 ni lah kursus-kursus yang ni kalau berjaya je terus dapat ini book. Okay, so kalau nak tengok content tu terus naik ke atas sikit dekat test ZZP. Okay, klik test ZZP. Okay, ni test ZZP. Okay, kita ada tab, nampak ada banyak tab ni kan. Pergi pada tab Teaching and Learning, Delivery and Sources. Klik saja kat sini. Okay, semuanya telah migratekan di sini. So kita akan nampak tab Blended Learning. Blended Learning sekarang dia punya tu di sini, bukan dekat my profile. Saya nak semua pensyarah kata dah tak ada, mana nak tengok statistik profile tu, tak jumpa dekat sini sekarang ni. Kita dah tutup dah tak ada banyak tempat. Pening nak nak menguruskannya. Sekarang satu tempat dekat test, semuanya dekat test. Pergi dekat test saja. Dah tak pening kepala, dekat test dekat sini. So tengoklah statistik blended learning. So dah tak ada dekat e-learning. Dulu ada dekat tepi e-learning tu kan, sebab kenapa sekarang dia memberi kesan sedikit kepada trafik e-learning. Lepas tu ditutup sebab consumption of e-learning punya resources tu sangat tinggi. Jadi kalau benda tu dia akan mengambil tu, nanti pensyarah akan lambatlah, ni macam-macam masalah. Jadi memang dia punya sementara dashboard tu ditutup. Dan sekarang semuanya laporan tu di sini, di test. So boleh semak semua you all punya ni lah blended learning, comply ke tak comply dia. Dan jangan risau, ianya sekarang dah tidak macam dulu. Dulu macam dia punya tu macam overnight kan. Sekarang dah macam real time. Dia punya job dia yang skrip server yang nilainya. Kalau ada itu beritahu dekat sini dia dapat date diproses date diproses tu ada kat sini kalau tu nanti boleh tengoklah. Alright. Okay, alright. So ada OBE, ada NALI, ada e-content. Inilah e-content Dalam e-content ni boleh lihat kita sekarang adanya kawalan tarikh kawalan tarikh kita start daripada 1 bulan 3 sehinggalah 30 September Kerana apa? Kita nak memberi laluan kepada ELPPT pula. Selepas tu dah ELPPT. ELPPT dan SR. Sebab e-content memang akan habis. Selalunya bila ELPPT dah start je, tu e-content akan tutup. Right? So di sini kalau lihat perubahan dia untuk tahun ini, okey nampak adanya declaration. So bila tekan butang submit, ni butang submit So you agree content itu develop by you lah tak ada apa-apa implikasi yang akan terjadi bila kita submit. Dan ingat kena submit. Kalau add new, kalau tak submit benda tu takkan masuk untuk penilaian. Kalau macam ni, nombor 1 ni kan saya tak submit lagi kan, saya save je, nampak ni saya save ini tidak akan dinilai selagi pensyarah tak tekan butang submit ni. Ini butang dah dimerahkan ni. Kalau tak nampak lagi, saya pun tak tahulah nak buat apa. Kepada pensyarah-pensyarah yang dihormati sekalian, yang saya hormati, ada dah dimerahkan ni nampak ni, tolonglah submit. Pensyarah kebanyakannya dia tak submit, lepas tu dia bagi aduan kenapa saya punya e-content tu tak ada, sebab tak submit, jadi tak dinilai oleh jawatankuasa penilaian e-content. Kena submit dan kalau approve akan dapat macam ni approve. Approve dan rank dia adalah K3. Apa maksud K3?
K3 ni ada dekat sini, dekat rubrik. K3 ni markah penuh. K3 ni markah penuh. Sepenuh-penuhnya. So 5 markah lah saya dapat. Kenapa 5 markah? Sebab dia MOOC. Alright. So kalau dia dapat katakan I3, itu mungkin markah 2-3 lah. So terpulang kepada penilai yang akan memberi. So ini tekan butang submit. Saya tak tekan lagi butang submit. So untuk tahun ini, okay, kalau tekan butang new, nak memohon kena klik butang new. Bukan dekat sini. Ini sebenarnya nak mencari kita punya record. Kalau kata record tu permohonan kita terlalu banyak sampai 100 kita memohon, kita boleh cari dekat sini terus untuk cepat. Untuk cepatlah pencarian kita. Tapi kalau nak memohon, kena klik di sini add new. So bila klik add new, untuk tahun 2022, submission in content only applicable 5 submission dengan 1 submission per kategori. Apa maksud dia? So maksudnya sekarang, okay, kalau YouTube video tu ada 5, tak boleh upload semua, mohon semua video YouTube tu 5-5 dalam kategori yang sama. Okay, so maksudnya bolehlah namakan, namakan lah. Sesi sebenarnya ni boleh pilih semester yang baru semester ni. So subjek kod, subjek apa. Okey, satu lagi pembangunan e-content yang nak beritahu, dia memang tie kepada subjek. Sebab dia pengajaran dan pembelajaran. Bukannya pembangunan e-content yang macam yang di luar. Tak, ini untuk pengajaran. Selalunya kita membangunkan e-content berdasarkan subjek kita. Katakan kita mengajar operating system, kita membangunkan video untuk penerangan bagi subjek operating system. Sebab tu kena tie dengan subjek dan dia memang perlu tie untuk sebab pelaporan akan dapat dilaporkan berdasarkan subjek juga. Walau bagaimanapun, ni saya beritahu, katakan ada pensyarah dah bangun tapi dia bangun open, tak ada tie dengan subjek, tak apa, pilih je subjek mana-mana yang ada untuk yang aktif bagi semasa itu untuk melakukan permohonan. Sebenarnya dia perlu tie dengan subjek sepatutnya, tapi kalau tak ada buat begitu, open, pilih je subjek apa-apa. Alright, so kategori. So kalau kena kategori, kita pun dah laksanakan sedikit housekeeping berkaitan dengan kategori. Kategori lama tu ada yang dah delete. Siapa-siapa yang perasan, blog dah tak ada. Sekarang yang ada adalah collaboration tool, communication tool, computer mediated reality jika ada. Ini semua simulasi lah, siapa-siapa buat simulation, ada buat apa tu, Anduni ke Minecraft ke whatever apa tu, simulation dah buat, boleh claim di sini. Okey, lepas tu document sharing, mungkin you punya Google Doc, okey, Padlet, Trello, okey, apa lagi, Powtoon, okey, ataupun pilih tu, semua boleh masuk kat sini. Gamification, ini yang aku sebagainya lah. Learning Management System, okey, LMS ni, ini bukan e-learning. E-learning tak boleh. Ini macam Schoology, Edmodo, bukan yang e-learning. Schoology dia ada lain kat luar yang kita boleh guna macam ni. Schoology, dia macam mana Schoology? Ni Schoology lah. Ada Edmodo. Ini semua ni Canvas. Siapa-siapa ada guna. Okey, alright. Ni Edmodo kan. Right. Ini LMS lah, kategori LMS. So boleh diletakkan di sini. Bukannya e-learning. Siapa letak e-learning memang akan di-reject oleh penilai. Okey, atau MOOC. MOOC tadi yang kat sini. Tengok ni MOOC. Alamak. Okey. Terbuka ni. Dia tab yang sama. Sekejap new tab. Yang sama lah pula. Okey, ni siapa yang tersenarai kat sini, print capture. Apa tu you punya print capture, bukan. Bagi link je. Dia tak payah print capture, bagi copy link ya you punya apa tu. Katakan ini course you, pilih mana course you tadi tu. Kata tersenarai kat sini, katakan ni dynamic leadership ni, find out more. Okey, copy yang atas tu. Link tu masukkan je dalam link test disiplin ni kat sini juga. So copy dekat sini, right? Then paste dekat sini.
Okey, pastikan dia punya kategorinya move. Macam tu. Alright? Sebab dah ada memang inilah dia punya tu. So mobile apps. Okey, ini mungkin dekat Google Play. Bolehlah cari Play Store kat sini. Play Store ataupun App Store. Kan yang memang apa tu memang dipublish, ya. Yeah? Officially open. Orang boleh install kan. Okey. Copy link tu masukkan dalam di sini. Open software. Dekat OCW khusus kita listed di sini. Ni ada di sini. Boleh boleh juga claim, ya. Apa lagi? Social media. Ini bukan social media Facebook tau. Ini bukannya social media, ini macam The CN, Post Networking. Ini Post Networking. Okay. So yang ini, okey, macam ni. Dulu saya ada lah ni kat sini. Kursus saya pun ada. Kalau tengok kursus saya ni dari communication kat sini. Ini adalah jenis yang macam ni. Okey, kalau tengok ni welcome. So okey, yang dulu mengajar Cik Fazli. Okey, yang mengajar okey macam ni. Ni yang social networking. Bukannya Facebook. Bukan Facebook. Alright. Video based learning. Video based learning tu apa? YouTube lah. Senangnya YouTube. So YouTube boleh pergi pada YouTube. Video apa yang kita dah ni, okey, copy link dia, masukkan dekat sini. Alright, okey. So start date, start develop. Okey, ini satu lagi masalah ni, ya. Okey, bagi sesiapa letakkan state macam ni. Isu macam ni, dia date dia buat ni tahun 2019 tapi dia tak claim. Baru tahun ni nak claim. Tahun ni nak claim lah. Dia letaklah dia buat tu tahun 2019. Okey, jangan nanti sistem LPPT tak tarik. Sebab sistem LPPT sistem test tarik dan ada markah. Nanti LPPT tak tarik. Kenapa? Siapa tahu jawapan dia? Cepat jawab. Ni banyak isu yang terjadi Pensyarah-pensyarah ni semua dah pandai kan. Okey, apa agaknya kenapa tak ada markah dekat sistem LPPT? Kerana sistem LPPT hanya menarik apa tu tahun semasa penilaian. Okey. So kalau letak dekat sini 2019, ALPPT tak tarik. Walaupun sebenarnya kita tak pernah claim lagi video tu. Video tu buat pada tahun 2019, tak claim. Tapi bila tengok dekat apa tu dekat sistem test ini dapat markah penuh, tapi kenapa ALPPT tak ada? Sebabnya tidak dikira. Sebab itu bukan tahun penilaian. Tahun penilaian dah 2022, tapi 2019 ya. Okey, macam mana nak apa tu mengatasi masalahnya? Letak saja apa tu date end tu tahun semasa. Tahun ini 2022 sebab nanti sistem ERPPT dapat tarik. Okey? Okey, sebab ini auto sistem ERPPT tak akan tarik bagi semua kandungan yang bukan pada tahun semasa. Okey? Tahun semasa saja. Maksudnya 2002 start 1 Januari 2022 sehinggalah 31 Januari Disember 2022. Saya ingatkan lagi sebab nanti saya dapat banyak aduan dalam inbox saya. Kenapa? Kerana tarikh ini pensyarah tak akan ubah. Dah dapat markah ni tapi LPPT tidak dipaparkan. Alright. So bila dah semua dah settle, save. Okay. Save, saya letak je lah. Saya punya save. Cepat Save. Save, dah save. Back. Pergi pada back. Akan nampak ni. Ni yang saya baru buat ni. Nama ni. Okay, saya baru buat. Pastikan ini submit. Okey, saya tak nak submit lah. Pastikan ini submit, barulah apa tu ianya apa tu akan dinilai. Kalau tak boleh delete je. Saya delete lah. Alright. Okay. Alright, ada persoalan tak setakat ini?
Sekejap saya tengok checkbox. Checkbox Padlet dikira terbuka, Padlet terbuka. Boleh dikira Padlet. Dr. Aizudun, okey, sikit pertanyaan. Sekiranya kerja dilakukan bersama, berkumpulan, contohnya bila pengajaran di makmal dibangunkan ketika PKP, bolehkah semua ahli memohon untuk ikut sebab semua ada sumbangan? Um, okey, alright. Okey, ini sebenarnya untuk saya, okey, boleh je nak mohon. Cuma nanti dia akan jatuh kepada pertimbangan ataupun budi bicara penilai e-content nanti. Sebab nanti akan yang menilai tu e-content penilai tu penilai e-content. Tapi kalau ada video tu dinyatakan nama pembangun-pembangun itu okey. Dekat YouTube kan ni kita boleh bagi dekat more katakan apa tu foto sintesis. Okey, dekat sini nanti kalau kita ni bolehlah letak more. Mana more saya? Dia tak ada more ke ni? Ada more sebenarnya untuk nyatakan sekejap. Tak ada more lah pula. Ni ada more Kalau pergi pada more, letaklah sikit dekat bawah ni. Alamak, sikit sangat. Letak sikit siapa pembangun dia. Barulah dia akan memberikan maklumat kepada penilai. Ini kalau tak ada boleh pergi kepada video. Letak dekat apa tu caption tu, ruangan caption, panjanglah sikit, jangan kosongkan je. Okey, Dr. Asha, okey, Flipgrid pun boleh. Ya, Flipgrid boleh. Cuma Flipgrid ni dia ada dua. Satu Flipgrid yang close, tak boleh diakses. Satu yang terbuka. Bagi yang terbuka, kalau Flipgrid ni kalau pergi, Flipgrid ni boleh menjadi dua Dr. Asha. Dia boleh menjadi video dan dia boleh menjadi assessment. So pilih yang mana satulah untuk dinilai. So jatuh kat mana. Dan pastikan nanti dekat Flipgrid ni open lah. Macam ni kan, saya pergi ni ada yang kita close, tak bagi orang masuk kan. So kalau kita buka ni, pastikan kita edit kita punya Flipgrid tu, setting dia, edit, link dia, ni pastikan anyone with the link. So jangan klik sini. Nanti dia tak open. Pastikan dia bagikan link tu masuk dalam TensorFlow. Right? So okey. Mesti 100%. Memang dia punya syaratnya 100% dibangunkan individu Dr. Azuddin Tapi kalau part itu boleh nyatakan part mana pensyarah tu bangunkan, bolehlah. Tapi kalau tak ada part itu, memang nanti dia akan reject. Akan di rejected. Okey, betul Dr. Jamal katakan. Field tu kena di open. Kalau tak open nanti tak boleh, memang confirm kena reject. Okey, Dr. Azizul jawab. Okey, Dr. Hadijah, untuk Padlet perlu pastikan akses public. Semua kena public ya. Tak public nanti tak dapat dinilai. Jamboard pun sama. Jamboard. Jamboard ni communication tool Dia jatuh dalam communication tool. Okey, Jamboard Siapa-siapa yang ada buat Jamboard. Okey, boleh juga copy. Ni saya macam-macam banyak Jamboard saya ni kan. So boleh. Okey. Macam kan. Okey. Sharekan yang boleh share je Alright. So Jamboard. Apa lagi? Kahoot. Okey, Kahoot sebenarnya yang ini kalau ikutkan perbincangan 10 ke atas tapi walau bagaimanapun janganlah satu dua soalan Kahoot je lepas tu maksudnya nak claim kan, ada pensyarah dia dah nak claim tak ada Kahoot sebenarnya, dia buat terus Kahoot macam nampak itu janganlah kalau memang guna Kahoot tu memang dah ada punya report boleh
betulkan lah. Tapi kalau saya tak silap 10 soalan ke atas lah. Micro credential. Micro credential, Azul jawab micro credential. So, dia tak juga kat sini. Okey, micro credential pun sama Dia di lain inisiatif yang lain So tapi micro credential ni dia bukan under MOOC Micro credential dia memang inisiatif lain lah. Dia memang ada dia punya kalau tak silap dia ada penilaian yang lain boleh tanya pada Dr. Azizul nanti Okey. Okey ni, Dr. Jamal yang jawab. Micro-credential tidak dikira sebagai e-content kerana ia telah tertutup User kena login dan bayar. Okey, sebab dia dah bayar, jadi memang tidak dikira. Sebab dia pun dah ada penilaian yang lain sebab dia dah dinilai dengan cara yang lain, memang tak boleh apply lah untuk content Dr. Hadijah, ballot kalau kita letak nota Prezi, Jamboard, quiz. Okey, yang ini Dr. Hadijah banyak kan? Dia dapat 5 lah ni. Kalau penilai tu bagi 1, 2 tu memang tak adil lah. Sebab dia letak banyak. Okey, Padlet kalau very interactive dan memenuhi syarat ni semua ni, adanya kooperatif, adanya too many interaksi, memang sepatutnya dapat 5 markah. Sepatutnya. Kalau kata boleh email untuk fight pada nanti kan jangan risau tau, nanti dapat markah tu boleh tengok klik apa komen penilai tu macam ni kan sebab MOOC kalau dikatakan situ nak fight screenshot ni email kepada UTM-SIDAT so nanti UTM-SIDAT akan forwardkan kepada penilai e-content tu fight dengan dia cakap kenapa tak boleh Dr. Adijah kan, mana Dr. Adijah tadi Dr. Adijah kata apa dalam tu ada Prezi, lepas tu ada pembincangan, memang dah kira rubrik apa lah. Kenapa dah dapat 5 markah? Fight dengan apa tu dengan nilai. Okey, kalau video kita bangun dan dalam video tu ada soalan kita tetap guna app puzzle, kita macam mana? App puzzle tu kena belajar, kena jawab. App puzzle tu kena open juga Ada tulisan. Okey, ada soalan lain ke? Okey, ini dia punya step dia flow dia. Flow dia macam ni Bahan di kandungan pensyarah kena upload link dia, kena mohon lah Bila dah mohon dalam so nanti penilaiannya akan dilaksanakan secara manual manual oleh JK e-content. So markah tu akan direkodkan dalam sistem. Ni dulu urus UTM-D, sekarang UTM-SIDAT lah. Dan markah bonus akan dipaparkan oleh LPPT, akan terus ditarik oleh LPPT Proses 3, 4, 5 ni manual masih lagi manual dia tak ada auto dan kena submit. Siapa yang tak submit tidak akan dinilai. So rubrik dia kalau tengok ini rubrik dia. Okey, receptive. Sehala. Receptive ni maksudnya sehala So ini markah 1. Untuk receptive 2 dan 3 markah 2. Ini contoh macam kita pergi dekat WordPress, kita upload bahan kita, pelajar download je. Itu memang 1 markah. Dan kalau PDF kita kita mohon, itu 1 markah je kita dapat. Kita tak akan dapat banyak. Okey. So kenapa? Sebab dia tidak interaktif tiada aktiviti berkumpulan ataupun tiada menggunakan hanya satu media saja iaitu PDF kan konten kan dan dia download itu sebabnya ada satu kan ada adanya link kan adanya itu boleh dapat R3 lah tapi markah 2 dapat markah 2 je kalau dia dah jadi interaktif, more interaktif. So interaktif ada 3 level. Interaktif level 1, 2 dan 3. Kalau level 1 lebih 50% dalam dia punya Padlet tu lebih 50% adanya link dan sekurang-kurangnya menggunakan 2 media, dia boleh dapat 3 markah kurang-kurangnya. Tapi kalau dalam lebih 70% tu banyak adanya pautan dan juga ada pelbagai media macam Dr. Dija cakap dia boleh dapat 4 tetapi kalau Padlet tu memang ada host perbincangan macam kooperatif ni perbincangan ada ciri sumbang saran okey di sini adanya
aktiviti berkumpulan, pembincangan, lepas tu ada juga sharing menggunakan pelbagai link dan media. Ini boleh dapat 5 markah. So tak kira lah tapi dia kena lebih 80%. Nampak yang ini 70% tau. So kalau lebih 80%, dia dah terus dapat 5. Nampak? Perbezaan antara level 4 dan level 5. Level 4 ni dia 70% je. Kalau macam penilai tu nampak 70% less than 20%, dia bagi 4 lah. So you tak boleh challenge lah. Tapi kalau you boleh challenge kata ni macam 100% banyaknya interaktif, kenapa tak dapat 5? Boleh challenge. Sebab kalau lebih 80% dia ni, dia sepatutnya dapat 5 markah. Walaupun dia guna Padlet. Okey. Dan ini contoh kalau markah di versi 1. Ni LPPT versi 1, dia akan papat dekat sini. Tapi kalau versi 2, sekarang ni, saya tunjukkan versi 2, pergi kepada MyUTM, pergi kepada Working at UTM, sistem UTM HR, okay. Pergi kepada sepatutnya LPPT bukan rekod 7P. Rekod 7P kita masukkan markah kita. Sorry, kita masukkan kita punya evidence untuk apa yang kita dah lakukan pada tahun itu. Kalau kita nak tengok markah, kita pergi pada LPPT. So LPPT ni yang akan generate report untuk kita. Tapi tahun 2022 masih lagi tak dibuka. Kita pergi pada tahun 2001. So tahun 2001 kita pergi kat sini, kita pergi pada bonus. Sebab content tu dia under bonus under bonus lain-lain. Bukan bonus pengajaran bonus lain-lain. So dia akan turun jatuh ke sini ni, dekat sini. Satu, nampak tu. So content saya pun apply content tahun lepas. So saya ada satu move yang saya buat, okey. Dia punya projek tu 2019, okey. So 5 markah. So disahkan. Nampak mesti ada dekat sini. Okey. Boleh, ada yang nak bertanya. Kalau tahun lain, saya tengok tahun lain, ada tak saya apply? Kadang-kadang tahun lain saya tak apply tau. Tak bonus, lain-lain. Tak keluar macam ni. Oh ni, kat sini. Bonus saya tak 2020 tak lepas, 2019. Lain. Pun saya tak apply. Saya apply sebab saya baru teringat saya ada satu MOOC yang saya tidak pernah claim. Okey. Saya tak pernah claim, saya claim lah. Sebab tak pernah claim tahun MOOC tu. Jadi saya pergi kepada ni, saya bangunkan 2019 bersama rakan-rakan lain lah. So saya claim lah. Ni first time saya claim, dapat 5 markah. Yang lain-lain saya tak claim. So ingat ini berdasarkan punya integriti. Okay. So nampak kat situ kan 5 markah. So nanti akan ditanya kenapa you tak buat, you claim kan. Nampak tu. Saya tak claim, saya baru claim sekali ni. Ini pun tahun 2019 baru saya claim. Ada persoalan tak? Kalau kita buat pembincangan di e-learning tak boleh. E-learning, okey, saya dah maklumkan. E-learning sebab dia modul yang lain. Dia modul blended learning dan dia telah dinilai dalam blended learning. Blended learning ada modul dia dan memang akan dapat. Dah ada penilaian dan tu. So memang akan terus reject. Apa tu penilaian akan terus reject. Memang dah ada markah, redundant markah tu kan. Dan satu lagi dia close. Itu yang macam Dr. Azizul cakap dia close. So janganlah e-learning memang dah ada dalam modul blended learning. Modul blended learning tu memang akan dapat sijil. Nanti akhir tu akan dapat sijil pertama tu sijil e-learning tu, dan sijil e-learning tu kita boleh mohon untuk markah dalam bonus recognition dalam. Kalau dekat ELPPT dia pergi dekat pengajaran award. Daripada award tak boleh sebab sebab ini dah tutup. Dia dekat award ni dekat anugerah. Pergi pada anugerah. Okey. Anugerah berkat
tak syarat. Uh, saya tak apply ke? Ni. Lain-lain penghargaan, anugerah berkaitan pengajaran, berkaitan pengajaran dan pembelajaran. Ini kita letakkan kita punya sijil tu lah. Sijil di apa yang kita terima blended learning tu di sini. Eh? Ada attendance, ada attendance. Jap, saya copy attendance. Link attendance ni jap Okey, lihat attendance dekat ni. Boleh ni, boleh klik di attendance. Nanti dia akan direkodkan dalam sistem test. Sistem test kena ada 5 training Kalau tengok dekat sini, pergi pada semua ni training, attendance in teaching and learning training, kena ada 5. Saya pun belum ada, baru ada 1 je kan. Khusus ODL saya pergi. Dia kena 5 So siapa-siapa yang semak lah attendance dalam teaching and learning tu kena ada 5. Kalau tengok kat rubrik ni 5, kena 5 5 dalam tahunan, tapi keseluruhan ni untuk LPPT dia akan tengok keseluruhan lah So tahun 2021 saya kena cepat lah CPD mata CPD. Ada persoalan lain tak? Chat. Tahun lepas masa MCO saya banyak buat tapi tak pernah claim. Okey, doktor dia boleh claim. Tapi itulah saya kata, bila nak claim, pastikan tarikh tu. Okey, sekarang ni sebab dia ada isu tau. Tarikh akhir tu, dead end tu, okey, start date tu bolehlah letak tahun bila lah, letaklah katakan tahun ni adalah 2020 pun, terlupa kan. Kita buat 2020 terlupa nak claim. Ada satu tu MOOC tu terlupa nak claim. Okey. Lepas tu MOOC tu macam boleh lah kan, boleh gamer lah juga kan, boleh lah nak claim lah claim. Tapi tarikh akhir janganlah letak Disember 2020. Jangan letak Disember 2020. Nanti sebab letak Disember 2020, confirm memang LPPD tak tarik. Sebab itu dah dipanggil, ini adalah bukannya tahun semasa. Ini dah lepas dah, walaupun kita belum pernah claim. Okey, letak tahun 2022. Letak ni. Letak sini. Baru dia akan kira. Kalau tidak nanti memang nanti penilai memang akan kira. Ya PPT tak tarik. Nanti tak akan ada dekat ni PPT dekat bawah apa tu? Bonus ni bonus e-content tu tak keluar nanti kat sini. Tak keluar macam ni. Tak dapatlah 5 markah. Nak tengok komen, tak ada dekat UPPT UPPT tidak akan mengeluarkan komen. Komen dekat sistem test. Pergi pada test. Okey. Baca, klik pada dia punya komen tu. Memang nama penilai tak ada. Nama penilai tak ada. So, tapi boleh baca komen penilai. Penilai bagi komen, move. Betul lah, dia dapat K3. Kalau katakan macam Dr. Dijah, kata dia buat Padlet ni dia kata dalam lebih 80% lah. Memang interaktif, memang ada semangsaran. Dia rasa lebih 80%. Tapi kenapa penilai bagi K4, boleh challenge penilai tu, screenshotkan benda ni, okey, email pada saya, personally pun tak apa, nak email pada UTM pun boleh, email pada saya, nanti saya boleh forwardkan kepada penilai yang menilai tu. Bolehlah challenge penilai tu Sebab ini yang menilai tu adalah manusia. Okey. So akan boleh berubah. Jangan risau kalau dapat rational ataupun apa tu, kalau justru apa tu alasan tu munasabah, boleh diterima, make sense, boleh berubah YouTube 2 markah je. YouTube, okey, kalau saya 1 markah je saya bagi. Apa? Sebab YouTube tu pasif. YouTube pasif tau. Kenapa? Kenapa saya cakap pasif? Ni saya terangkan. YouTube, sekejap, saya turun ke atas. Okey ni. YouTube pasif. Tengok je. Kalau YouTube tu tiba-tiba ada pop-up. Tiba-tiba kat sini pop-up quiz. Kan dekat YouTube ni lah tiba-tiba ada pop-up quiz. Apakah yang telah dipaparkan tadi? Tiba-tiba ada pula hanya dekat YouTube ni kan, ataupun tiba-tiba Dr. Dija lah role play, jadi tiba-tiba jadi detektif ke, tiba-tiba tanya soalan,
Itu saya bagi 2 markah. Faham? Kalau yang setakat tengok aja kan, tengok ni lah, tengok yelah cantiklah di YouTube ni, cantiklah, ada gerak sana okey, pasif kan. Tapi kalau dalam video ni tiba-tiba adanya dia punya kreativiti tiba-tiba ada pop up soalan. Tiba-tiba ada tiba muka Dr. Dija jadi apa tu? Rosma bini macam PM Rosma apa apa tu ataupun PM punya wife ke okey. Keluar soalan boleh dapat 2 markah. Boleh Dr. Dija jadi macam tu. Dr. Dija jadi inilah buat satu RPG sikit video tu untuk interaktif. Okey. So itu itu dimasukkan apa beza antara pasif, receptif dengan ada sedikit inilah pop-up quiz. Selalunya pop-up quiz ni kita boleh buat dalam kalau siapa tahu pernah dengar H5P kan, H5P boleh keluar, puzzle boleh, dia ada note-note yang boleh keluarkan apa nama tu? Tu lesson study ada boleh keluar kan. Itu kira bukan satu markah. Video tu bukan satu markah. Video tu akan more than satu, dua atau tiga. Okey, dan sekarang YouTube video dah tak boleh apply sebanyak 5. Maksudnya sebelum ni pensyarah dia buat 5 YouTube video, dia apply 5, dia boleh dapat 5 markah. Sekarang boleh sekarang satu per kategori. So kalau lebih daripada satu, sistem tak akan bagi. Sistem akan bagi kalau lebih dari itu, ni maksudnya kenalah ada satu YouTube. Dah cukup. Lepas tu mungkin ada Google Doc atau Jamboard ataupun Prezi. Lepas tu mungkin dia ada lepas tu dia mungkin ada guna apa nama tu? Schoology. Lepas tu dia ada video dalam dia ada dalam dipakai. Okey, campur tu semua boleh dapat 5. Tapi memang pensyarah pun guna banyak kan. Dalam kita mengajar kita tak guna satu je. Macam kita guna Prezi kadang, kita guna Kahoot, kita guna Padlet, kita guna Jamboard. Benda-benda tu masukkan dalam kategori masing-masing. Total tu boleh dapat 5 markah. Okey, Dr. Jamal dia cakap tips PowerPoint note dapat 1 markah. Ni sampai kongsi PowerPoint note je 1 markah. Kongsi YouTube video dalam dalam Webex macam ni kan, saya record Webex ni, tu pun 1 markah. Buat video screencasting sendiri puzzle, itu dapat 2 markah atau 3 markah. Yelah sebab dalam tu ada note-note yang you all letak. Okey. You ada bangunkan sedikit, ada letak sikit makeup tiba-tiba ada berubah apa tu ni kan. Okey. So kalau ada sedia ruangan interaktif dengan pelajar, gabungkan semua, insya-Allah ada 4 atau 5. Nampak? Nampak dia punya flow dia kan? Okey, nampak Kalau setakat share kan, share apa-apa jenis lah, memang confirm reseptif, 1 markah saja. Tapi walaupun begitu, kalau you all ada 5 yang reseptif, boleh dapat 5 markah sebab sekarang ni total submission 5 per kategori. So maksudnya kalau ada video saja YouTube, 1 markah. Lepas tu ada Padlet, 1 markah. Ada Kahoot, 1 markah. Ada Prezi, 1 markah. Ni semua yang betul nanti total bolehlah 5 insya-Allah. Tapi you all ada quantity effort. Quantity effort tu dikira lah. Effort you all buat tu, quantity. Banyak tu. Belajar Jamboard, belajar puzzle. Macam Dr. apa tu? Dr. Dija ni yang power ni kan. Macam-macam dia belajar kan. Ni memang boleh dapat 5 markah. Tapi kalau you nak fokus quality, satu dia buat Padlet tapi Padlet tu hands up lah. Memang tak ada orang lawan lah. Dia punya apa tu Padlet kan. Memang Padlet dia memang betul-betul boleh copyright ke Padlet, kita bukan copyright Padlet tau, kita copyright learning environment yang you designkan tu. Okey, itu boleh dapat full mark 5 kalau Padlet. Saya punya Padlet dulu-dulu macam saya rajin lah, sekarang dah tak rajin lah. Saya share lah sikit Padlet saya dulu tu rajin lah, sekarang tak rajin. Sebab kenapa? Sebab tak rajin sebab Padlet ni dia dah apa tu tangkai jering kan, dah kena bayar. Dulu 8, 3 lah sekarang kan. So saya dah
saya dah tak kerja saya benar-benar ya, sebab dia dah popular mula-mula ni kan, dulu-dululah. Dulu-dulu saya ada buat lah ni saya ada buat macam-macam lah. Ni saya buat ni macam-macam saya buat lah. Dulu-dulu. Lepas saya dah ada hands on. Macam lah. Saya dah berpahala. Tak memandang Padlet lagi dah Sebab dia dah claim. Okay, lepas tu dia ni. Okay, alright. So sekarang saya guna Trello. Adalah guna Trello. Trello. Okay. So guna Trello. Bolehlah sedikit kan. Tapi kalau Trello ni pun dah apa tu. Macam Padlet bayar. Apa saya Trello saya guna Padlet sekarang dah 3 je So semua orang dah macam kan. Ni Trello. So Trello ni kalau tengok ni Trello saya ni ada macam-macam lah. So ni Trello kita gunakan Trello. Okey, dah tak ada dah cinta kita dah berubah daripada Padlet kita pergi pada Trello So dah tak ada ke Padlet dah sebab kerana Padlet ni dah jual mahal kan. So kita pergi pada benda lain. Okey. So jangan dikenang benda-benda yang lepas. Okey. Alright, benda-benda yang lepas jangan dikenang. Okey. Alright. Okay, ada soalan lain. Betul ni dah berubah hala ke mana. Okay, saya dah berubah kepada yang free kita pergi kepada apa tu inisiatif yang free inisiatif yang bayar ni kita memang jangan bagi sokongan. Okay. Dulu dia start dengan free, lepas tu dia dah ramai orang tu dia suruh bayar kan. So kita tukar ke tempat yang lain supaya nanti dia akan jadi free balik. Okay, nanti lepas ni dia dah tengok dia akan bagi free balik baru kita datang balik semulalah. Okey, rubrik penilaian tu kat mana? Rubrik penilaian tu ada dalam ni kalau pergi tengok pada back. Okey. Sini rubriknya ini rubriknya begini. Okey. Rubriknya ringkaslah. Tapi kalau nak yang macam ini nanti bolehlah email saya boleh bagilah dengan kebenaran Dr. Nubihah ataupun boleh mohon kepada Dr. Nubihah lah untuk dapatkan rubrik yang very apa tu apa nama tu bila sedikit lengkap lah tapi rubrik tu asas ada di sini, ada dekat scroll bawah ni rubrik dia Okey, ada soalan lain ke? Saya rasa konten ini je untuk tahun 2022 saya rasa dan kita rasa pun dah bertambah baik, dah bertambah semua submit tekan submit saya tak submit juga yang ni yang pertama ni saya tak submit lagi sebab saya macam nak delete ni sebab saya dah tak ada saya nak claim kalau betul-betul ada move yang status save ni tolonglah tekan butang submit ni tekan butang submit ni nanti dia akan pergi kepada kita memang ada jawatan penilai konten dan saya pun tak tahu apa yang akan menilai. Tapi kalau rasa macam you tak puas hati dengan markah yang dapat, nanti tengok markah dapat K3 je tak puas hati, boleh screenshot ni beritahu kepada saya. Nanti saya boleh forward kepada apa tu penilai itu beri diolah Okey, okey slide ni mana Kak Yus ada ke? Kak Yus? Ada. Kak Yus, nanti saya bagi slide ni Kak Yus, nanti Kak Yus email semua yang hari ni yang hadir. Okey, Doktor. Okey, nanti dapatkan daripada Rusia, saya bagi. Doktor selalunya evaluation setiap habis semester atau setiap tahun berdasarkan, okey, dia berdasarkan LPBT. Ini e-content ni dia sebenarnya dia di bawah ELPPT punya ni penilaian So maksud dia memang
akan stop bulan 9 sebab kenapa kita akan memberi laluan kepada PPT pula. Dia tak boleh sumber-sumber okey, yang PPT ni core system. Okey, dia banyak sumber. Dia adanya radis, dia adanya macam-macam yang lain lah. So selalunya e-content ni kita akan selesaikan, okey, permohonan perlu selesai bulan 9 akhir. Kenapa? Sebab e-content perlu dinilai. Bila you all dah apply, dia kena nilai. So menilai tu mengambil masa. Penilai nak menilai tu bukannya satu dua, beratus-ratus. Kalau tengok nanti ada sampai 900 total kan. Siapa nak menilai 900? Kita kita punya student assignment pun tahu macam nak menilai kan. So nak dibagi-bagi tu dia akan take time. Selalunya penilaian e-content tu akan start pada bulan 10 dan akhir akan tamat pada akhir November. So 1st December tu sistem FLPT akan tarik semua semua data. So 1st December kita akan selesai selalunya. Kalau selesai emailkan kepada kita. Kita nak tengok apa selalunya isu dia tak submit. Pensyarah tak submit. Dia tak submit, tak dinilai oleh penilai. Okey. So kalau tak submit, beritahu awal-awal. Kita boleh inilah masih boleh lagi bantulah. Tapi kalau dah start tahun 2000 kan yang PPT kan 2000 akhir tahun Disember 2022 kan. Okey, so awal tahun 2003 baru nak apply kan, baru nak maklumkan memang tak boleh lah, buat apa, dah tutup. Macam sekarang ni ada yang lagi komplain markah tak ada, dah bulan 6 dah ni. Markah so yang PPT dah tutup dah tak generate dah. So jadi kalau nak komplain pun tak boleh nak buat apa-apa. Sebab kena aware lah, pesyarat kena aware. Kena aware, maklumkan, nanti kita akan semak, kenapa tak ada, kita akan ambil tindakan lah. InsyaAllah. So ada yang lain ke? Tak ada saya rasa itu saja kot. Itu saja saya rasa untuk PPT ni. Cuma itulah untuk rasanya saya dah maklumkan sekali lagi dekat MyUTM dia tidak ada dekat profil akademik. Kalau pergi pada profil akademik pergi pada profil akademik, ni academic advisor. Mana profil akademik sekejap. Profil akademik. Profil akademik pun dah tak ada. Dia tutup dah sekarang MyUTM dah tak ada. Tutup. Ni academic profile, sorry. Kalau pergi pada academic profile, selalunya dia ada dekat sini, dekat quick link ni. Dah tak ada, dah tutup dah. Dah tak adanya sistem test tu dah tak ada. Dia dah tutup. Dia dah migrate sepenuhnya kepada test DCP. Semuanya kat sini. So semuanya di sini. Semuanya di sinilah. So sistem test sekarang ni kalau ada isu, maklumkan kepada kami akan lihat juga. So dia punya kalau boleh gunakan best view ni Mozilla Firefox. Chrome pun tak ada masalah kalau nak pakaikan. Cuma kalau pakai Edge, Microsoft Edge tu mungkin ada isu lah sikit Tapi still boleh pakai lagi. Dan kalau ada isu nak upload ke, sekarang saya rasa kita dah laksanakan ujian testing banyak kali. Kalau ada isu lagi tak boleh nak upload dan sebagainya, beritahulah So semua ni rasanya macam dah tak ada isu. Setakat ini dah tak ada isu dan dia pun dah migrate kepada server yang baru InsyaAllah tahun ini kita dapat berikan perkhidmatan pada yang baiklah kepada pensyarah untuk upload atau muat naik semua evidence teaching and learning masing-masing teaching and learning banyak kan. So ni perlu upload sebab kenapa kalau tak upload nanti bila kita tak dapat bina satu teaching portfolio yang mantap. Kita akan membangunkan teaching portfolio yang mantap sebab itulah bukti kualiti perkhidmatan yang kita berikan dan di situlah dapat dilihat lah dapat dinilai. So inilah tempatnya untuk you upload bahan-bahan you
janganlah upload apa nama melepaskan batuk di tangga je kan. Konten semua kalau buat yang betul-betul bagus, upload. Sebab itu adalah kita kena proud lah sebab itu hasil kerja kita. Eh. So jangan lepas batuk di tangga ataupun semata-mata nak markah kan. So nanti kalau ni malu sebenarnya nanti penilai boleh nampak. Ni apa benda lah dia apa tu punya link ni kan. Kan nak markah juga kan. So kalau macam MOOC saya ada satu je saya apply. Ini sebenarnya saya dummy ni. Ini untuk apa tu? Untuk taklimat je nanti saya delete sebenarnya. Saya ada satu je saya apply Saya apply satu nampak ni. Itu pun ini pada 2019. Baru saya nak apply Saya tak apply lagi. Saya apply satu je. Kalau yang lain-lain tengok apply punyalah banyak sampai 20 benda yang sama video kan slide semua kan. So sebab saya apply saya rasa wajar untuk dinilai lah. Memang saya buat move okay saya apply okay alright terus kalau saya tak ada saya rasa itu saja uh, saya wish all the best. Kalau ada apa-apa masalah boleh email saya nira@utm.my atau boleh email utmcdex@utm.my okey itu saja. Terima kasih saya ucapkan ada salah dan silap saya memang saya ini saya mohon maaf. Saya wish you all the best. Saya doakan agar ni semua teacher learning ni you dapat dengan baiklah. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Bye. Terima kasih Doktor.